saya nak ganggu masyarakat sekejap. Okey, saya Ardini daripada MSU. Jadi sekarang ni saya tengah jalankan temu bual berkaitan subjek Tamadun Islam Tintas, Tamadun Islam, Tamadun Asia. Jadi saya nak tanya beberapa soalan berkaitan Tamadun Cina. Boleh tak? Boleh. Okey, sebelum saya mulakan, boleh akak perkenalkan nama akak dan pekerjaan akak sekarang? Nama saya Maira dan saya student kat UM. Okey. Okey Kak, untuk Tamadun Cina, soalan pertama saya, jadi seperti yang kita tahu, Tamadun Cina ni ada sistem sosial sendirilah. Jadi dalam sistem sosial ni ada beberapa kelas-kelas tertentu yang telah dibahagikan. Boleh tak akak beritahu saya 3 kelas yang telah dibahagikan dalam sistem sosial Tamadun Cina? 3 kelas. Yang piramid tu ke? Ya betul. Yang kita tahu yang atas sekali Maharaja. Yang kedua rakyat biasa. Yang nombor sekali adalah golongan hamba. Okey, betul. Okey, untuk soalan saya yang kedua, okey, dalam sistem sosial Tamadun Cina ada konsep kekeluargaan. Tapi dalam konsep kekeluargaan ni pula ada 5 jenis hubungan. Jadi boleh tak akak jelaskan ke saya 5 jenis hubungan dalam konsep kekeluargaan ni? Hubungan dalam kekeluargaan. Konsep Hubungan ibu bapa dan anak. Hubungan adik-beradik. Hubungan suami isteri. Dan mungkin hubungan kawan, antara kawan. Lagi yang kita tahu. Okey, satu lagi adalah hubungan pemerintah dengan rakyat. Okey. Ya, untuk soalan saya yang ketiga, okey, saya tahu lah dekat Malaysia ada bangsa Cina. Jadi, kalau akak tengok bangsa Cina dengan Malaysia ni, apa perayaan atau festival yang mereka sambut? Perayaan Tamadun Cina, Cap Gombeng dengan perayaan Kuih Bulik. Okey, selain perayaan, kat dalam dekat sini juga, dekat Malaysia ni juga, masyarakat Cina ni ada gunakan beberapa bahasa. Jadi akak tahu tak jenis-jenis bahasa yang mereka gunakan? Saya tahu bahasa Mandarin, bahasa Hokkien, Hakka dengan Hainan. Okey, betul. Okey, terima kasih Kak. Maaf ganggu. Seterusnya, responden kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Naili Ashikin binti Othman akan menemu bual Puan Azlina, iaitu salah seorang guru dan juga pelajar separuh masa di Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang mengenai sistem sosial masyarakat tradisi dalam tamadun Cina. So, Puan Azlina, boleh perkenalkan diri Puan sedikit? Okey, Assalamualaikum. Saya Puan Azlina binti Abdullah. Saya merupakan seorang guru dan juga pelajar separuh masa di USM Pulau Pinang. Terima kasih juga kepada adik Nonali Ashkin kerana sudi untuk menemu bual saya pada hari ini. Jadi boleh kita mulakan sesi Ya, bual boleh. kita? Ya, silakan. Okey. Jadi untuk soalan pertama, sistem sosial masyarakat Cina pada dasarnya terbahagi kepada 3 kelas utama. Adakah Puan tahu golongan tersebut terbahagi kepada berapa kelas? Okey. Sistem hierarki masyarakat Cina adalah sama seperti masyarakat lain pada zaman dahulu. Dia terbahagi kepada 3. Okey, sistem hierarki dia terbahagi kepada 3. Yang paling atas sekali ialah pemerintah ataupun kita sebut sebagai maharaja, dan golongan yang kedua ialah rakyat jelata. Macam kita sekarang disebut sebagai rakyat jelata, dan lapisan yang ketiga yang paling bawah sekali ialah golongan hamba. Okey, itu sistem hierarki masyarakat Cina yang kita tahu. Baik. Okey, jadi kita boleh teruskan ke soalan seterusnya? Ya, boleh. Okey, soalan kedua. Konsep kekeluargaan yang penting dalam sistem sosial masyarakat Cina adalah dikenali sebagai 5 hubungan. Adakah Puan tahu dengan siapakah hubungan tersebut dimaksudkan? Okey, baik.
sekarang ini konsep kekeluargaan masyarakat Cina di Malaysia ianya terlalu mementingkan hubungan kekeluargaan dan juga kita sebut sebagai hubungan kasih sayang. Okey, masyarakat Cina terlalu mementingkan hubungan kasih sayang dalam keluarga dan juga hubungan baik di antara masyarakat. Okey, jadi kita boleh andaikan di sini hubungan kekeluargaan di antara suami isteri amat dipentingkan dan juga hubungan di antara seorang bapa kepada anak. Okey, dikategorikan sebagai mendidik anak dan hubungan di antara adik-beradik, hubungan di antara dengan pemerintah dan juga hubungan keluarga tersebut dengan masyarakat sekeliling. Itulah yang kita sebutkan sebagai masyarakat Cina ni sebenarnya mementingkan hubungan kekeluargaan yang akrab, yang rapat dan juga kasih sayang dan juga hubungan di antara keluarga tersebut dengan masyarakat sekeliling. Itu yang ditekankan di dalam sistem mereka. Okey. Okey, terima kasih Puan. Agak mendalam penerangan Ya. situ. Okey, soalan seterusnya. Adakah Puan tahu apakah perayaan yang disambut oleh kaum Cina di negara kita? Jika ya, boleh Puan nyatakan tak apakah jenis-jenis perayaan tersebut? Okey. Kita terus tuju kepada perayaan yang utama yang disambut oleh masyarakat Cina ya. Kalau kita perhatikan dalam masyarakat kita, yang paling utama ialah sambutan Tahun Baru Cina. Okey, Tahun Baru Cina ni disambut untuk kalender tahun baru lah, bagi dia dirayakan dengan penuh meriah dan yang paling utama sekali sistem angpau. Okey, itu untuk Tahun Baru Cina disambut dengan penuh meriah, hubungan kekeluargaan yang akrab dengan masyarakat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua yang boleh kita lihat di sini ialah perayaan Cap Gomeh. Okey, ataupun disebut juga perayaan hari yang ke-15 Tahun Baru Cina. Dan ia merupakan penutup untuk sambutan Tahun Baru Cina. Dan biasanya kalau dilihat dari masa zaman dahulu, sambutan Cap Gomeh ni disambut dengan meriah. Sebabnya pada masa inilah anak dara akan berpakaian yang cantik-cantik. Okey, dekat situlah mereka mencari pasangan. Itu sambutan untuk sambutan Cap Gomeh. Dan kemudian ada juga perayaan Kuih Bulan dan perayaan Perahu Naga. Okey, itu biasanya dibuat perahu yang cantik dengan hiasan naga yang cantik. Okey, itu di antara perayaan-perayaan yang selalu dirayakan oleh masyarakat Cina. Akan tetapi dua perayaan ini saja yang biasanya disambut besar-besaran, iaitu Tahun Baru Cina dan juga Cap Gomeh. Okey, Tahun Baru Cina ni bermacam kuih dengan kuih bakulnya, macam-macam yang sesedap rasa untuk dimakan, termasuk juga untuk kita orang Melayu yang halal lah, kita ambil yang halal. Okey, biasanya dua perayaan ini sahaja yang dirayakan dengan meriah oleh kaum Cina. Jadinya untuk soalan yang terakhir, kaum Cina di negara kita menggunakan kepelbagaian bahasa dalam kehidupan seharian mereka. Adakah Puan tahu bahasa apakah yang mereka sering gunakan? Okey, baik. Okey, kaum Cina ni sebenarnya dia sama macam kita. Cuma perbezaannya, kaum Cina biasanya dia menggunakan bahasa Cantonese, Hakka, Hokkien dan juga bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Bergantung kepada siapa dia berkomunikasi. Okey, kalau jumpa dengan sama kaum dengan dia, mungkin dia akan berbahasa Cantonese. Tetapi kalau dia sedang berkomunikasi dengan orang India, mesti biasanya dia akan guna bahasa Inggeris. Kalau difikirkan logik, kalau dia menggunakan bahasa Cantonese, mungkin ada yang boleh faham, tetapi agak mustahil untuk semua boleh faham. Contoh, bila kita orang Melayu berkomunikasi dengan orang Cina, mungkin kita akan guna
bahasa Melayu seandainya dia boleh berbahasa Melayu. Dan yang pastinya kita akan guna bahasa Inggeris. Sebab itu adalah pasti dia boleh berkomunikasi dan kita pun boleh berkomunikasi. Jadi bahasa komunikasi ni bergantung kepada dengan siapa kita berhubung dan keadaan sekeliling di mana kita berada. Itu yang penting. Jadi terima kasih Pak Azlina kerana sudi ditemu bual oleh saya dan juga memberi sedikit sebanyak pandangan mengenai sistem sosial dalam tamadun Cina. Jadi itu sahaja daripada pihak saya. Terima kasih. Terima kasih juga saya ucapkan sebab sudi untuk menemu bual saya. Kemudian akan diikuti dengan responden ketiga. Okay, hai, nama awak siapa? So, nama saya Ahmad Sanasi Uthman. Okay, jadi awak ni pekerja ataupun pelajar? Saya masih belajar Anda ni belajar di mana? di UiTM. Oh, di UiTM. So, saya akan interview awak tentang sistem sosial masyarakat tradisi dalam tamadun Cina. So, soalan yang pertama sekali adalah sistem sosial masyarakat Cina pada dasarnya terbahagi kepada 3 kelas utama. Adakah anda tahu golongan kepada setiap kelas tersebut? 3 kelas utama. Saya rasa ia ada similar lah, berdekatan dengan kelas-kelas pemerintahan ataupun kelas-kelas sosial yang ada di kaum-kaum lain. Saya rasa kalau 3 itu mungkin yang pertama terbahagi daripada golongan raja, pemerintah, sida dan menteri-menteri mereka. Kemudian kelas yang kedua adalah rakyat-rakyat biasa. Kelas ketiga sudah sepatutnya mesti hamba lah. Okey, jadi saya akan meneruskan soalan kedua. Konsep kekeluargaan yang penting dalam sistem sosial masyarakat Cina adalah dikenali sebagai 5 hubungan. Adakah anda tahu dengan siapakah hubungan tersebut dimaksudkan? Saya rasa secara general lah, kalau hubungan-hubungan kekeluargaan, pertamanya mesti hubungan ibu dan suami dan isteri lah. Kemudian ibu bapa dan anak, kemudian hubungan adik-beradik, hubungan pemerintah dan juga rakyat. Kemudian yang terakhirnya saya rasa hubungan Suami isteri? suami dan isteri. Faham? Adakah anda pernah dengar tentang konsep filial piety? Boleh anda terangkan tentang konsep tersebut? Konsep filial piety ini sebenarnya bersandarkan kepada konsep Shao yang boleh didapati dalam ajaran Konfusianisme yang berkembang luas di China dan menjadi satu pegangan dalam kalangan masyarakat China tradisional. Melalui konsep ini, antara ciri penting yang ditekankan ialah penghormatan kepada ibu bapa, terutamanya ayah yang menjadi ketua keluarga. Adakah anda tahu apakah perayaan yang disambut oleh kaum Cina di negara ini? Tahun Baru Cina, perayaan Cap Gok Meh, Pesta Tanglong, Pesta Perahu Naga, perayaan Kuih Bulan dan Winter Solstice. Soalan next, kaum Cina di negara ini menggunakan mempraktikkan kepelbagaian bahasa dalam kehidupan seharian mereka. Adakah anda tahu bahasa apakah yang mereka sering gunakan? Bahasa Hokkien, bahasa Hakka, bahasa Kantonis, bahasa Tuche, bahasa Hokkien, bahasa Hainan, bahasa Kungsai, bahasa Mandarin dan banyak lagi. Itu sahaja yang saya akan tanyakan soalan tu. Terima kasih kerana meluangkan masa anda untuk jawab soalan saya. Okay, terima kasih. Sama. Seterusnya, responden keempat. Sosial. Jadi dekat dalam sosial ni ada beberapa kelas yang mereka dah bahagikan golongan-golongan. Jadi buat tak aku terangkan sikit 3 kelas dalam sistem sosial tamadun Cina. 3 kelas. Biasanya dalam piramid tu yang atas sekali golongan bangsawan, yang kedua golongan rakyat, yang petani atau artisan, bawah sekali hamba. Hamba. Okey, itulah soalan seterusnya pula. Dalam sistem sosial tu ada satu konsep kekeluargaan. Jadi dalam konsep kekeluargaan ni ada 5 jenis hubungan. Jadi akak tahu tak apa dia 5 jenis hubungan tu? 5 jenis hubungan. Kekeluargaan contohnya macam ibu bapa, adik-beradik, suami isteri. Dia ada 5. Lagi
Yang dua lagi pemerintah dengan rakyat, dengan kawan-kawan. Okey. Yang ketiga, dekat Malaysia sendiri ada bangsa Cina. Jadi kalau anda tengoklah kan perayaan bangsa Cina dekat Malaysia ni, apa yang mereka sambut? Festival apa yang mereka sambut? Sambut Tahun Baru Cina. Ada pesta Tanglong dengan pesta kuih bulat. Okey, selain perayaan dekat Malaysia ni, kebanyakannya bangsa Cina, mereka ada beberapa jenis bahasa lah kan. Jadi akak boleh sebutkan tak beberapa jenis bahasa Cina? Terima kasih Ardini. Kemudian diikuti dengan responden kelima yang ditemu bual oleh Gerald Smith. Okay, selamat petang, saya Gerald Smith daripada grup Kumpulan 7 untuk assignment 2 Titas. Hari ini saya bersama dengan saya Izom Muzaffar. Saya seorang orang yang kerja sendiri. Kerja sendiri? Kerja apa tu? Saya menguruskan bisnes family. Baik. Saya ada soalan ni untuk saya buat interview. Okey. Boleh? Okay. Soalan pertama saya, apakah sistem sosial masyarakat Cina pada dasarnya terbahagi kepada 3 kelas utama? Adakah anda tahu golongan kepada setiap kelas tersebut? Ini tradisional Cina. Tamadun Cina. Saya tahu Maharaja, ada Panglima, ada bangsawan, ada hamba. Betul? Okey, betul. Betul. Dah. Kita pergi kepada soalan kedua. Okay. Konsep kekeluargaan yang penting dalam sistem sosial masyarakat Cina dikenali sebagai 5 hubungan. Adakah anda tahu dengan siapakah hubungan tersebut dimaksudkan? Saya rasa suami isteri, hubungan suami dengan isteri, hubungan ibu bapa dengan anak-anak, hubungan Maharaja dengan rakyat. Itu saja yang saya tahu. 3. 3. Boleh 3. Lagi 2 apa? Lagi 2 hubungan ibu bapa dengan anak. Hubungan adik-beradik dengan hubungan antara kawan-kawan. Okey. Yang ketiga, adakah anda tahu apakah perayaan yang disambut oleh kaum Cina di negara ini? Kaum Baru Cina? Cap Gome dengan pesta kuih bulan. Pesta kuih bulan. Pernah makan tak kuih bulan? Pernah. Dapat yang telur lah? Dapat yang tak selalu lah. Easy. Okay, salam terakhir, Cizon. Kaum Cina di negara ini menggunakan kepelbagaian bahasa dalam kehidupan seharian mereka. Adakah anda tahu bahasa apakah yang mereka sering gunakan? Bahasa Cina. Saya tahu Mandarin, Cantonese, Hainan, Hakka. Ada Hakka. Ada baru? Ada berapa kedai bagan? Saya ikutkan dengan pengetahuan Cik Izam. Mandarin, Cantonese, Hokkien, Hakka. Saya 4. Boleh cakap tak? Sikit-sikit. Tak boleh. Okay, terima kasih Cik Izan kerana sudi ditemu bual dengan saya. Okey, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Seterusnya, responden yang ke-6. Hi everyone, I'm Kishore Shinmugam and I'm currently doing Bachelor in Law and Commerce in MSU. I'm on my 4th semester and for this time I need to do an interview for my TITAS project. So I will invite my friend. We listen from himself. Okay, well, my name is Deva Darshan, son of Sivakumar, and I'm doing a diploma in business administration at University Cyberjaya, and I'm here to help him actually for the interview stuff. Okay, so untuk tajuk kali ini adalah sistem sosial masyarakat tradisi dalam tamadun Cina. Are you aware of the topic actually? Are you already done your TITAS? No, haven't yet. So it's the right time to do.
So we will go to the question one itself. Sistem sosial masyarakat Cina pada dasarnya terbahagi kepada 3 kelas utama. Adakah anda tahu golongan kepada setiap kelas tersebut? Kelas pertama ialah golongan atasan yang terdiri daripada lapisan pentadbir sebagai maharaja dan keluarganya. That's only I know so far. Oh, so sebenarnya dia ada 3 kelas yang terdiri pada golongan atasan, iaitu seperti anda kata pentadbir, dan golongan kedua adalah rakyat bawahan, iaitu golongan petani dan artisan, dan yang kelas ketiga adalah golongan hamba. Okay. So moving on to the second question. Konsep kekeluargaan yang penting dalam sistem sosial masyarakat Cina adalah dikenali sebagai 5 hubungan. Adakah anda tahu dengan siapakah hubungan tersebut dimaksudkan? So hubungan antara suami dengan isteri, hubungan ibu bapa dan anak, dan hubungan adik-beradik. Tepat sekali, cuma anda tertinggal lagi 2. Saya rasa hubungan pemerintah dan rakyat. Oh ya. Dan hubungan antara kawan-kawan lah, macam kita. Yeah. So moving on to the third question. Adakah anda tahu perayaan yang disambut oleh kaum Cina di negara ini? Jika ya, boleh anda nyatakan? Tahun Baru Cina, Chinese New Year, perayaan Cap Go Mei, which is Pesta Tanglong, and perayaan kuih bulan, Mooncake Festival. Yes, Mooncake Festival. Nice, quite number of festivals you know. So we're moving on to the last question. Kaum Cina di negara ini menggunakan atau mempraktiskan pelbagai bahasa. So dalam kehidupan mereka seharian mereka, adakah anda tahu bahasa apakah yang mereka sering digunakan? Before that, you have any Chinese friends, kawan-kawan Cina? Very less. But do you know what language do? Okay. Actually, I do know. So as far as I know 3 languages that Chinese usually speak, which is bahasa Hakka, bahasa Hokkien, and bahasa Cantonese. You missed the main one, bahasa Mandarin. Yeah. So there are a few others, Teochew, Hokkien, and bahasa Hainan. But yeah, okay, at least you know 3. Yeah. That's quite a number of it. So I think most of the questions you answered very well. Thank you for accepting my section for today. Thank you. Welcome. Dan yang terakhir, responden ke-7 yang ditemubual oleh Misha. Hai semua, nama saya Amisha Kaur, anak perempuan Cakor Sing. Saya pelajar BSc, Bachelor Law and Commerce. Untuk assignment titas, kami perlu membual seorang kawan yang bukan dari MSU. Dan hari ini saya ada kawan saya, Shervini. Hai Shervini, apa khabar? Hai Amisha, saya khabar baik. Bagaimana dengan anda? Oh, saya pun sihat-sihat saja. Bolehkah saya temu anda pasal sistem sosial masyarakat tradisi dan tamadun China? Sebelum saya mula, boleh anda memperkenalkan diri anda dulu? Boleh. Hai, nama saya Shervini. Saya dari Kajang. Saya sekarang belajar Bachelor's in Law di ATC yang terletak di Kuala Lumpur. Terima kasih Amisha untuk memberikan saya peluang untuk temu juga pada hari ini. Sama-sama Shervini. Soalan pertama saya ialah, sistem sosial masyarakat China pada dasarnya terbagi kepada 3 kelas utama. Adakah anda tahu golongan kepada setiap kelas tersebut? Saya tak pasti jawapannya. Kalau saya betul atau tidak, tapi saya ingin mencuba, okey? Yang pertama ialah golongan atasan. Contohnya macam bangsawan, pentadbir dan orang besar yang lain. Yang kedua ialah orang bahawan yang macam golongan petani dan artisan. Dan kelas ketiga iaitu golongan hamba. Soalan kedua ialah, konsep kekeluargaan yang penting dalam sistem sosial masyarakat Cina adalah dikenali sebagai 5 hubungan. Adakah anda tahu dengan siapakah hubungan tersebut dimaksudkan? Ya, terdapatlah 5 hubungan, iaitu hubungan ibu bapa dengan anak, hubungan suami dan isteri, hubungan adik-beradik, hubungan antara kawan-kawan, dan yang kelima adalah hubungan pemerintah dan rakyat. Terima kasih Shervini. Soalan yang ketiga ialah, adakah anda tahu apakah perayaan yang disambut oleh kaum Cina di negara kami, Malaysia? Jika iya, bolehkah anda nyatakan?
Okey, so di negara kami, orang Cina menyambut perayaan Cap Gomeh, perayaan hantu, Tahun Baru Cina dan perayaan Kuih Bulan. Agak menarik ya. Soalan yang terakhir ialah kaum Cina di negara ini menggunakan atau mempraktikkan kepelbagaian bahasa dalam kehidupan seharian mereka. Adakah anda tahu bahasa apakah yang mereka sering digunakan? Ya, antara bahasa yang digunakan oleh kaum Cina adalah bahasa Mandarin, bahasa Hokkien, bahasa Cantonese dan bahasa Hakka. Terima kasih Sherwini atas kerjasama anda. Terima kasih Hamisha. Bye. Bye. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih.